Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Insyaallah malam ini kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam kitab Wasiat dan Nasihat Kerohanian oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Syekh Abdul Qadir Jalani menasihatkan kita, mewasiatkan kepada kita beberapa perkara. Antara perkara yang dinasihatkan ialah mengambil bahagianmu dengan jalan zuhud. Ini antara nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bagi mereka-mereka yang ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dah baca dah hari itu sampai kepada kamu berada di dalam kelalaian yang menyeluruh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi peliharalah jiwamu agar sentiasa terjaga dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipesan kepada kita supaya memelihara jiwa kita, hati kita ini agar sentiasa terjaga dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah dirimu agar selalu berhubungan dengan masjid dan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda pernah bersabda yang berbunyi, "Lau nazala minas sama'i narun lima naja minha illa ahlul masajid." Kata Nabi, seandainya turun api dari langit, maka tidak ada yang akan selamat dari api itu melainkan orang yang selalu ke masjid. Tapi memandangkan sekarang situasi sekarang tak mengizinkan kita lagi untuk solat berjemaah di masjid ramai-ramai, maka insya-Allah selepas itu nanti setelah dibenarkan, insya-Allah kita sama-sama akan pergi ke masjid, mengimarahkan masjid dan sebagainya. Jika kamu tidak mempunyai semangat untuk menunaikan solat, bermakna kamu telah memutuskan hubunganmu dengan Allah Al-Haq. Kena ingat, bila kita tak semangat untuk nak lakukan solat, tak semangat untuk nak menunaikan ibadat solat, artinya kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi iza kana sajidan." Kata Nabi SAW, ketika yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ialah ketika seseorang itu melakukan sujud. Riwayat Bukhari dan Muslim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah. Ketika yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ialah ketika seorang itu melakukan sujud. Jadi hinakah kamu? Berapa banyakkah kamu sudah menolak dan mengambil keringanan? Seseorang penolak itu adalah pengkhianat. Semoga kita melakukan tanggungjawab dan kewajiban kita bergantung kepada ijma' dan sikap ikhlas
dalam semua perbuatan kita, nescaya kita akan selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, hinakah kita, berapa banyakkah kita sudah menolak dan mengambil keringanan. Jadi seorang yang menolak itu adalah pengkhianat. Semoga kita melakukan tanggungjawab dan kewajiban kita bergantung kepada ijma' dan bersikap ikhlas dalam semua perbuatan kita. Nescaya kita akan selamat. Kita akan selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah apabila kita berani mentakwil dan menolak azimah hukum asas, kemudian mengambil kemudahan atau keringanan rukhsah yang dihadiahkan kepada kita, maka akan hilanglah azimah dan akan hilanglah pula orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam hal ini. Ini suatu yang tidak mungkin berlaku. Jadi yang paling penting ialah kita sentiasa hidup ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi idza kana sajidan. Paling dekat antara hamba dengan Allah taala ialah ketika seseorang itu melakukan sujud dalam ibadah salat kita ini, kita dengan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sujud itu adalah waktu yang kita paling hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak maukah kita menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita nikmat, rahmat dan sebagainya. Masa kini adalah masa orang mengambil keringanan rukhsah, bukan masa untuk melaksanakan hukum-hukum syariat yang asasi, ya azimah. Masa kini adalah masa riya, munafik dan mengambil harta tanpa jalan kebenaran. Ramai orang yang solat, puasa, menunaikan haji, membayar zakat, melakukan sesuatu kebaikan demi seorang makhluk, bukan demi Khalik. Kadang-kadang kita melakukan semua perkara ini demi kerana makhluk. Ini yang kita bimbang, takut nanti Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita dan menghukum kita, memberikan balasan azab seksa yang amat dahsyat, sebab kita melakukan semua itu bukan kerana Khalik tetapi kerana makhluk. Itulah yang paling kita takuti. Dengan demikian maka jadilah penduduk bumi ini sebagai lubang makhluk yang lebur dalam makhluk lain. Artinya kita hidup ini, kita melakukan semua ini hanya kerana makhluk, bukan kerana Khalik. Itulah yang paling kita khawatirkan, yang paling kita takut. Wal'uzubillah. Maka diingatkan kepada kita, melakukan sesuatu itu biarlah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Janganlah semata-mata kerana makhluk. Sebab kalau kerana makhluk nanti Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita di akhirat. Ingatlah, tanpa adanya Khaliq, tanpa adanya Allah, maka semua penduduk bumi ini mempunyai hati yang beku, namun yang punya nafsu dan kesombongan yang bergerak memburu harta dan kemewahan semata-mata. Hidupnya suatu hati itu ialah apabila dia telah keluar daripada makhluk, berdiri bersama Allah secara maknawi. Kerana suatu perangkaan tidak mungkin ditampilkan dalam kedudukan ini, hidupnya hati dengan mengikut perintah Allah, menjauhi larangannya, sabar bersamanya atas segala cobaan dan dugaan diberikannya, atas qada dan qadarnya. Dia kata, hati ini hidup bila mana kita ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar bersamanya atas segala cobaan dan dugaan yang diberikannya, atas qada dan qadar. Ini hati yang hidup. Hati yang hidup ialah hati yang sentiasa mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah taala, dan juga sabar di atas segala perkara, sabar di atas segala cobaan dan dugaan yang diberikan, atas qada dan qadarnya. Ini hati yang, tanda hati yang hidup, dia kata. Wahai hamba, serahkanlah kepadanya segala sesuatu yang sudah ditentukannya. Kemudian berdirilah bersamanya sesudah itu. Setiap sesuatu itu memerlukan asas. Kemudian di atasnya berdirilah bangunan, lantas tetaplah dalam keadaan demikian sepanjang waktu, baik siang maupun malam. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang sudah ditentukan. Apa yang ditentukan kepada kita, kita buat hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana yang lain.
Sebab bila kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, dia kata kita ni berdirilah di atas bersamanya sesudah itu. Setiap sesuatu itu memerlukan asas. Kemudian di atasnya berdirilah bangunan. Lantas tetaplah dalam keadaan demikian sepanjang waktu, baik siang maupun malam. Maknanya setiap saat, setiap detik, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu atas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana yang lain. Bukan kerana makhluk. Bila kerana makhluk, bila makhluk tak tengok tu yang kita rasa malas. Bila makhluk tak tengok, tak puji, kita rasa malas nak buat. Kita nak makhluk tengok, makhluk puji, baru kita semangat nak buat. Bila kerana makhluk, kerana sesuatu harapan kita mengharapkan ganjaran daripada makhluk. Bila tak ada ganjaran, bila tak ada makhluk, kita jadi malas nak buat. Tapi bila kita buat sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana makhluk, kita tak hiraukan apa pun kita akan buat sebab kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Celakalah engkau, berfikirlah engkau mengenai masalah dan urusan. Berfikirlah engkau mengenai hati apabila kamu melihat bahawa diri mempunyai kebaikan, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Sebaliknya bila kamu melihat keburukan, maka bertaubatlah engkau kepadanya. Dengan tafakur itu akan hiduplah agamamu dan akan matilah syaitan. Oleh demikian dikatakan, berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah selama setahun. Jadi kita kata dalam masalah ini ialah kita membuat sesuatu, kita kena fikir hati kita ni, mengenai hati kita. Apabila kita melihat bahawa diri kita punya kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dah buat baik, kita jadi sombong. Bukan kita dah buat baik, kita jadi riak. Tak, tetapi kita dah buat baik, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bila kita melakukan dosa, maksiat, maka kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat baik kerana kita dah buat baik, banyak kebaikan yang kita buat sehingga kan kita jadi riak, kita bangga diri, rasa ujub dan sebagainya. Wal'azubillah. Ini yang mendatangkan dosa yang menyebabkan hati kita rosak. Maka itu sebab sesuatu yang kita buat itu, kebaikan yang kita lakukan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kejahatan yang kita buat, kita cepat-cepat segera bertaubat kepada Allah. Wahai umat Muhammad, bersyukurlah kamu kepada Allah kerana dia mahu menerima amalmu walaupun sedikit dibandingkan dengan amal orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Kamu adalah umat yang terakhir, tapi kamu adalah umat yang pertama di hari kiamat kelak. Umat terakhir kita, tapi umat terdahulu di akhirat nanti, di hari kiamat nanti ialah kita. Kita yang terakhir, tetapi di akhirat nanti, hari kiamat nanti, kita lah yang terdahulu. Jadi, tuan-tuan, kalau kita tengok, beruntunglah kita, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih mahu menerima amal kita walaupun sedikit. Dibandingkan dengan amal orang-orang terdahulu daripada kita ni. Kita ni adalah umat yang terakhir. Kata ulama, kita adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama di hari kiamat kelak. Kita dimuliakan lebih daripada umat-umat terdahulu, yakni umat Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Taala atas sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu kita disuruh banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang benar di antara kamu, maka tiada kebenaran yang akan menandinginya. Kamulah para pemimpin, sementara umat yang adalah rakyat kamu. Kamulah orang yang selamat selama kamu tidak duduk dalam lingkungan nafsu, kesombongan dan perangai yang tidak benar. Sebaliknya kamulah golongan yang tidak selamat dan tidak akan ada kebenaran bagimu selama kamu berebut apa yang ada di tangan makhluk untuk menarik perhatian mereka dengan sifat riak dan kemunafikan. Kita sibuk mencari apa yang orang miliki, kita pun nak. Apa yang orang ada, kita pun nak. Kita merebut apa yang ada pada makhluk yang lain sehingga kita lalai, sehingga kita leka, sehingga kita menjadi sombong. Makhluk yang menjadi sombong, riak dan sebagainya. Sebab apa? Kerana kita rasa diri kita hebat, kita mampu seperti mana orang lain mampu. Kita boleh buat macam mana orang lain boleh buat. Kita merebut apa yang ada di tangan makhluk untuk menarik apa? Perhatian. Untuk nak tunjuk kita ni rasa hebat dan sebagainya. Jadi,
Kamu tidak akan selamat selama dalam batinmu terselit suatu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah kami keselamatan dan ketenangan bersamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksaan api neraka Allah Subhanahu. Angan untuk jadi kayu. Ramai orang berangan-angan, semua kalau boleh nak jadi kayu. Tiba-tiba ulama ni kata, Syekh Abdul Qadir Jalani berpesan, janganlah berangan-angan untuk menjadi kayu. Allahu Akbar. Wahai kaum yang fakir, janganlah kamu berangan-angan hendak menjadi kayu. Boleh jadi kekayaan itu akan menyebabkan kehancuranmu. Dan engkau, wahai orang yang sakit, janganlah kamu berangan-angan untuk menjadi sehat. Boleh jadi kesehatan itu akan menjadikan sebab kehancuranmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dia kata, janganlah kamu berangan-angan hendak menjadi kaya. Boleh jadi kekayaan itu akan menyebabkan kehancuranmu. Tapi kalau kekayaan itu menyebabkan kita lebih rajin beramal ibadah, lebih rajin kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, janganlah kekayaan itu menyebabkan kita lalai kepada Allah. Janganlah menyebabkan kekayaan itu kita lupa ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ni jadi orang yang sehat. Walaupun dia kata janganlah kamu berangan-angan untuk jadi sehat. Tapi kalau dengan kesehatan itu kita rajin beramal ibadah, kita kuat untuk beramal ibadah, ya alhamdulillah. Takutnya bila kita sehat, kita lupa nak beramal ibadah, leka dengan urusan-urusan yang lain. Itu yang dibimbangkan. Yang dikhawatirkan ialah bila sehat, kita lupa Allah Ta'ala. Bila kita senang, bila kita kaya, kita lupa Allah Ta'ala. Itu yang kita bimbang, yang kita takut. Tapi kalau kekayaan, kesihatan itu menyebabkan kita lebih rajin beramal ibadat, lebih kuat kita beramal ibadat, lebih sempurna ibadat kita, lebih tenang ibadat kita, ya alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kamu orang yang berakal. Peliharalah budi pekertimu supaya terpuji segala pekerjaan yang engkau kerjakan. Jadi kita ini diingatkan sentiasa memelihara budi pekerti. Akhlak kita sentiasa terjaga. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, akhlak ini kena jagalah. Terimalah ketentuan ilahi yang sudah ditentukannya untukmu. Jangan mengeluh. Apapun semua ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah ketentuan ilahi ini. Janganlah engkau menuntut tambahan atasnya. Ingatlah bahawa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu adalah kerana permintaanmu. Maka hal itu akan membuat kekotoran dan kemurkaan yang mungkin ditarik oleh permintaanmu itu. Kecuali jiwa seorang hamba secara nalurinya dituntut untuk meminta. Jika diperintahkan untuk meminta, maka pemberian itu akan mengandungi keberkatan dan dengannya akan hilanglah kekotoran. Sebab itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang diberkati. Kita ni selalu minta panjang, minta banyak, panjang umur, murah rezeki, banyak dan sebagainya. Kita terlupa nak minta berkatilah umur kita, berkatilah rezeki kita, yang ini terlupa nak minta. Banyaknya kita minta panjang umur, murah rezeki dan sebagainya. Keberkatan itu kita terlupa nak minta. Sebabnya kita lebih banyak meminta keberkatan. Bila mengandungi keberkatan, maka akan hilanglah kekotoran. Bila Allah Ta'ala memberkati umur kita, hilanglah perkara-perkara yang tidak baik daripada kita dengan umur yang kita ada. Kalau rezeki yang diberikan berkat, kita gunakan rezeki itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka terhindarlah rezeki itu dari tempat-tempat yang tak sepatutnya. Hendaklah engkau banyak-banyak meminta ampun, kesihatan dan keselamatan dalam agama di dunia dan akhirat. Banyakkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keselamatan dalam agama di dunia dan di akhirat. Minta selamat di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hendaklah engkau banyak-banyak minta ampun, kesihatan dan keselamatan dalam agama di dunia dan akhirat. Terimalah semua itu dan perhitungkanlah. Janganlah engkau memberi pilihan terhadap Allah. Jangan pula engkau membesarkan diri, kerana hal itu
akan mendatangkan kebinasaan kepadamu. Dia kata, terimalah semua itu dan perhitungkanlah. Janganlah engkau memberi pilihan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pula nak beri pilihan terhadap Allah Ta'ala. Janganlah kita membesarkan diri, membanggakan diri kita. Karena hal yang demikian mendatangkan kebinasaan kepada kita. Kemudian janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah dan makhluknya dengan usia muda, kekuatan dan hartamu. Jangan sebab dengan harta kita, kekuatan kita, usia kita ni kita jadi sombong. Sombong dengan sesama makhluk, sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu akan merupakan penyiksaan bagi dirimu. Sementara Allah akan menyiksamu sebagaimana seksa yang diberikannya kepada orang yang terdahulu. Sesungguhnya seksa itu amat pedih dan menyakitkan sekali. Kadang-kadang Allah Ta'ala seksa pasal harta kita. Allah Ta'ala seksa pasal umur kita ini. Pasal kita tak gunakan umur kita dengan sebaik mungkin. Kita tak gunakan harta kita sebaik mungkin pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah kamu, lidahmu mengatakan bahawa engkau Muslim, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hatimu tidak demikian, engkau mengatakan bahawa engkau seorang Muslim. Tetapi tindakanmu bukan tindakan seorang Muslim. Engkau hanya Muslim ketika dalam keadaan dilihat ramai orang. Tetapi bukan dalam kesunyian. Bila ramai-ramai, tunjukkan kita ni sebagai seorang Muslim. Bila duduk seorang-seorang, tak ada tokoh orang perangai orang Islam. Tak ada akhlak orang Islam. Bila depan orang, kita tunjukkan sikap kita sebagai seorang Muslim. Tapi bila seorang-seorang, duduk seorang-seorang dah tak rupa orang Islam. Dah perangai tak rupa orang Islam. Ini yang kita bimbang lah. Di bibir kita kata Muslim, tapi tindakan kita, perbuatan kita tidak melambangkan sebagai seorang Muslim. Ketahuilah, jika engkau melakukan solat, puasa dan melakukan semua perbuatan yang baik, tetapi tidak melakukannya semata-mata kerana Allah, maka engkau adalah seorang munafik, jauh daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semayang, kita puasa, lakukan semua perbuatan baik ini, tetapi bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan seorang munafik jauh daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertaubatlah engkau sekarang juga kepada Allah. Bertaubatlah engkau daripada segala perbuatan, ucapan dan semua tujuan keagamaanmu. Jadilah engkau sebagai suatu kaum di mana amal dan kebajikan yang mereka kerjakan bukan untuk memperoleh penghargaan manusia, tetapi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat bukan mengharapkan penghargaan daripada manusia, penghargaan daripada makhluk, bukan. Tetapi kita membuat semua itu adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata lillahi rabbil alamin. Bukan kerana pujian, sanjungan, penghormatan, kebendaan daripada makhluk. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang yakin, bertauhid, ikhlas dan bersabar atas semua cubaan dan dugaan Allah Ta'ala, yang bersyukur atas semua nikmat dan kemurahannya. Jadi orang yang bersyukur ini, orang yang bahagia ialah orang yang yakin kepada Allah, satu, yang bertauhid, berikhlas, sabar atas semua cubaan dan dugaan Allah, yang bersyukur atas semua nikmat dan kemurahannya. Ini adalah orang yang berbahagia. Mereka sentiasa ingat Allah dengan lidahnya, dengan hatinya, dan kemudian dengan batinnya. Mereka menerima penghinaan daripada manusia, mereka terima dengan wajah yang tenang, bibir yang senyum. Ini orang yang sentiasa ingat Allah dengan lidah, dengan hati, dan kemudian dengan batinnya. Apabila mereka menerima penghinaan, apabila mereka menerima penghinaan daripada manusia, mereka terima dengan wajah yang tenang dan bibir yang tersenyum. Allahu Akbar. Yang ini yang susah kan? Bila orang hina kita, kita masih lagi senyum, tenang, kan? Bibir sentiasa tersenyum, boleh terima dengan tenang. Di sisi mereka, raja dan maharaja dunia adalah orang-orang terasing, sementara manusia dan semua penduduk bumi ini menurut pandangan mereka adalah mayat, orang-orang mati, lemah dan sakit-sakitan. Keinginan mereka pada syurga seakan-akan mampu menghancurkan perhatian mereka pada semua makhluk, sementara neraka di tangan mereka seakan-akan padam. Jadi kalau kita tengok, orang yang ingat Allah Ta'ala, sentiasa ingat Allah Ta'ala dengan lidahnya, dengan hatinya, dengan batinnya,
Mereka menerima sahaja penghinaan makhluk dengan terima dengan wajah yang tenang dan masih bibir masih mampu tersenyum. Ini orang yang sentiasa ingat Allah, orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak di langit dan tidak di bumi, tidak pula di antara kedua-duanya. Disatukannya arah mereka sehingga mereka menjadi satu tujuan. Mereka bersama dengan dunia dan segala isinya sehingga mereka terwujud bersama akhirat dan segala isinya. Lantas mereka bersujud kepada Tuhan dunia akhirat. Mereka bertemu dengannya dan orang-orang yang mencintainya. Mereka berjalan bersamanya dengan hati mereka sehingga mereka pun mampu mencapainya, mendapatkan pertolongan sebelum mereka sendiri menemui jalan untuk memperoleh pertolongan. Mereka membuka pintu hijab yang ada di antara mereka dan maka dia mengingat mereka selama mereka mengingatinya. Maka pakaian mereka pakai seakan-akan menimbulkan ingatan kepadanya. Mereka akan hilang fana bersama selain Allah akan wujud bersama-sama. Semua yang ada di dunia ini tidak akan terasa baginya, melainkan hanya yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kat kita ni, kadang-kadang kita lakukan apa saja kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki sesuatu pun kita masih melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita memiliki sesuatu, kita ingat Allah, tetapi kita memiliki sesuatu tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa tu semua milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pinjam, suruh uruskan dengan baik. Tapi kita tidak menguruskan dengan baik, akhirnya nanti kita yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, semua ini Allah Ta'ala suruh uruskan sahaja. Dia bagi guna sekadarnya sahaja. Kan? Bukannya dia suruh gunakan semua, sekadarnya sahaja dia suruh kita gunakan. Kemudian yang selebihnya uruskan. Bagikan yang selebihnya kepada yang hak. Tolong uruskan, tolong sampaikan. Macam kita lah makan gaji. Bila dapat gaji sebulan, ada hak-hak orang lain dekat gaji kita itu yang sepatutnya kita bagikan. Bukan kita ambil semua gaji itu. Kita ada bahagian anaknya, isterinya, rumahnya, semuanya ada hak-hak daripada gaji kita ini. Ya, cuma kita yang kita miliki itu, yang kita punya, yang kita guna, itulah milik kita. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita, suruh kita menguruskan semua perkara benda itu yang diberikan kepada kita. Cuma kamu ambil sebahagiannya yang kamu perlukan, yang kamu hajati, yang kamu perlukan sahaja, kamu ambil. Yang selebihnya kamu bagikan kepada hak. Tapi kita terlupa kadang-kadang, semua tu kita ambil seolah-olah itu yang kita punya. Itu milik kita. Sebab kita terlupa, kita tak ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Ta'ala yang punya semua ni, minta tolong kita uruskan semua hak-hak ini kepada yang punya, yang sepatutnya lah. Namun kita tidak menggunakan, kita tidak menunaikan, kita tidak amanah, sehingga kita menggunakan semua yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nanti di akhirat bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah firman Allah Ta'ala berbunyi, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah, dia kata, kamu akan aku, nescaya aku pula akan mengingati. Bersyukurlah kamu kepadaku, janganlah kamu menjadi orang yang kafir. Jadi kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala suruh ingat akan Allah Ta'ala. Fazkuruni azkurukum washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepada aku, kata Allah, dan janganlah kamu engkar. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi ni, suruh ingat kat dia, suruh bersyukur. Ni semua nikmat Allah Ta'ala yang aku kena bagikan, yang aku kena sampaikan, kena tunaikan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini bukan hak milik aku, tetapi ini semua ada yang punya hak. Hak aku lah sedikit daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Kenapa terlupa? Kerana dorongan hawa nafsu. Maka tetaplah kamu dengan mengingati nikmat Allah kerana mengharapkan ingatan Allah kepada kamu. Dengarlah sebahagian kalam ilahi kepada Nabi Musa AS
yang berbunyi ana jalisu man zakarani. Kata aku adalah teman bagi orang-orang yang mengingatiku. Jadi kalau kita tengok, tetaplah kita sentiasa mengingati nikmat Allah Ta'ala kerana mengharapkan ingatan Allah Ta'ala kepada kita. Dapat nikmat semua-semua ni ingat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingat akan kita dan mengurniakan nikmat lagi kepada kita. Maka berpindahlah kamu daripada majlis-majlis makhluk dan menggantikan dengan majlis zikrullah sehingga engkau patut untuk menjadi temannya. Jadi kita kena banyak duduk dalam majlis-majlis ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita suka duduk dalam majlis-majlis yang lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hanya memikirkan makhluk keduniaan semata-mata, lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disuruh sentiasa duduk dalam majlis ingat, majlis zikrullah, majlis mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hamba, janganlah kamu berbuat bodoh. Kerana kamu adalah orang-orang yang hampir bodoh. Ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi kamu kecuali dengan diamalkan. Ilmu ni tak ada manfaat kalau kita tak amalkan. Ia menjadi kewajiban kamu untuk mengubah yang hitam menjadi putih. Itulah hukum Allah yang mesti kamu laksanakan hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga engkau mendapatkan kemanisan buahnya di tangan kamu. Apa yang perlu kita lakukan ialah mengubah yang hitam menjadi putih. Mengubah daripada yang tak baik kepada baik. Mengubah daripada tidak mengenal Allah kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengubah diri daripada tidak mahu tunduk pada hukum Allah kepada mengikut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hamba, dia kata, ilmumu sentiasa memanggilmu seakan-akan dia berkata kepadamu, aku akan menjadi penghujahmu jika kamu tidak mengamalkan aku. Sebaliknya aku juga akan menjadi hujah bagimu jika kamu mengamalkan aku. Inilah bahayanya. Ilmu sentiasa memanggil kita, dia akan bagi tahu bahawasanya nanti di hadapan Allah Ta'ala dialah penghujahmu jika kamu tidak mengamalkan. Kenapa kamu tak amalkan? Sedangkan kamu tahu kamu ada ilmu tetapi kamu tidak mengamalkan. Nanti kalau kita dah amalkan juga, dia juga menjadi hujah bagi kita jika kita mengamalkan. Nabi SAW bersabda, yahtiful ilma bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu itu akan bersuara dengan amal. Jika engkau memperkenankannya menjawab seruannya, jika tidak maka ilmu akan pergi hilang dari dadamu. Kita mencari ilmu, kita kumpul ilmu, ilmu akan hilang. Kita cari duit, kumpul duit, duit akan bertambah. Beza kan? Kumpul harta, harta akan bertambah. Kita cari ilmu, kumpul-kumpul ilmu, simpan-simpan ilmu, ilmu akan hilang. Sebab itu ilmu kena amalkan, ilmu kena sampaikan supaya dia tidak hilang. Maka akan hilanglah kewujudan ilmu itu dan yang tinggal hanyalah bencana. Hilang syafaat atau pertolongan ilmu itu kepadamu di hadapan Tuhanmu. Ia akan melepaskan diri daripada semua kepentinganmu terhadapnya. Ia pergi dan tinggal hanyalah kulitnya sahaja. Karena intisari suatu ilmu itu ialah amalan. Jadi ilmu ini naklah kita amalkan. Karena ilmu itu ialah intisari, ilmu itu ialah amalan. Hanya beda boleh bercakap, pandai cakap tapi tidak mengamalkan, ini akan menyebabkan bahaya kepada yang punya ilmu. Jadi ilmu ini naklah kita amalkan. Apa yang kita tahu yang sedikit, kita amalkan yang sedikit. Kemudian, tidak akan sah ketaatanmu kepada Rasulullah hingga engkau mengamalkan segala sesuatu yang baginda sabdakan. Tidak sah ketaatan. Kita taat pada Rasulullah, tetapi kita tidak mengamalkan sesuatu yang baginda sabdakan. Jika engkau mengamalkan apa yang diperintahkan kepadamu, maka akan menghadaplah hati dan batinmu. Sementara amal yang engkau lakukan itu akan menuntun kedua-duanya menghadap ilahi al-haq. Jadi kalau kita tengok, kita tidak akan kata, kita tak sah kita kata kita ni orang taat kepada Rasulullah, sedangkan apa yang Rasulullah SAW ajar, amalkan, tunjukkan, kita tak buat. Ini yang menakutkan kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita ikut, tunduk, patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita jangan leka dengan cari dunia ni sampai lupakan Allah Subhanahu wa taala. Mencari kesenangan dunia tetapi melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat itu pada malam ini kita kongsi sedikit. Dan insya-Allah besok kita menyambung kembali pengajian kuliah subuh kita. InsyaAllah kalau tidak ada apa hal, tidak ada rintangan apa-apa yang umur, insyaAllah kita berjumpa lagi di subuh besok. Kuliah subuh dalam kitab Qaulul Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum, dalam bicara tentang hukum imam dan makmum. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna bil hamid أقم واتقنا من بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.